Saya akan bentang pasal pengenalan. Krisis ekonomi dan kewangan akan menjadi semakin teruk kerana kerajaan memperkukuhkan dan meningkatkan kecekapan dalam sektor kesihatan. Isu yang sering diperkaitankan adalah institusi kesihatan dijangka tidak cekap kerana tidak mematuhi tingkah laku pengoptimuman. Kadar kesuburan merupakan antara salah satu pemboleh ubah yang penting bagi menunjukkan modal insan pada masa hadapan kita untuk ekonomi negara. Menurut Servelati Sunde 2011, bahawa penurunan kadar kesuburan disebabkan penurunan kadar kematian dan juga disebabkan peningkatan pendapatan dan juga kemajuan teknologi seperti kemajuan teknologi dari segi sektor kesihatan. Dalam isu kemandulan ini, antara isunya adalah perkahwinan. Pada zaman moden ini, terdapat ramai pasangan yang mempunyai tekanan hidup yang sangat-sangat serius dan juga menyebabkan mereka berasa ragu-ragu dalam membuat keputusan untuk melahirkan anak ataupun tidak. Selain itu, adalah aspek agama. Terdapat sesetengah agama yang menggalakkan umat-umatnya untuk berkahwin awal seperti agama Islam, dan juga terdapat sesetengah agama yang tidak menggalakkan umat mereka untuk berkahwin awal seperti agama Buddha. Dari aspek kemandulan, isu reproduktif yang berlaku dalam banyak pasangan di dunia. Terdapat juga beberapa kaedah yang boleh merawat masalah kemandulan dengan kemajuan teknologi yang telah membawa pembaharuan dalam rawatan kemandulan. Dalam rawatan kemandulan ini, antara salah satunya adalah persenyawaan in vitro. Di negara Indonesia terdapat banyak orang yang mengalami masalah kemandulan, dan rawatan IVF ini telah mendapatkan permintaan yang semakin banyak. Tetapi terdapat ramai rakyat Indonesia yang mendapatkan rawatan di luar negara, dan fenomena ini dikenali sebagai CBRC. CBRC merujuk kepada pergerakan pesakit ke luar negara untuk mendapatkan rawatan kesuburan. Seterusnya, bahagian sorotan kajian. Menurut kajian yang dilakukan oleh Abdul Syukur pada tahun 2021, penurunan perkahwinan kanak-kanak bermakna lebih ramai wanita akan menamatkan pendidikan menengah dan pengajian tinggi, dan kajian telah menunjukkan bahawa ia dikaitkan dengan kestabilan perkahwinan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, menangguhkan perkahwinan melebihi usia reproduktif utama boleh menyebabkan beberapa masalah kesihatan reproduktif seperti peningkatan ketidaksuburan dan komplikasi kehamilan. Kadar kesuburan di Malaysia adalah rendah dan ia dijangka menurun lebih rendah pada masa hadapan. Seterusnya, menurut Preston dan Harnett pada tahun 2010, kajian mereka mendapati jumlah kadar kesuburan merujuk kepada potensi wanita untuk mempunyai bilangan anak tertentu dalam hidupnya, yang dicapainya kerana umur regeneratifnya yang terdahulu dan kadar kesuburan tempoh tersebut. Kesuburan wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Al-Samad pada tahun 2012. Penerimaan oleh pasangan batin dalam menentukan bilangan anak yang diingini dalam keluarga dalam masa terdekat juga ia dikaitkan dengan perancangan keluarga. Ia dikaitkan dengan disiplin demografi yang memberi tumpuan kepada kawalan kadar kelahiran keluarga seseorang. Tambahan pula, perancangan keluarga boleh disifatkan sebagai kewajipan pasangan dalam memilih untuk mendapatkan anak dengan mengenal pasti masa terbaik untuk hamil dan menggunakan pelbagai strategi seperti jarak antara kehamilan dan menyekat saiz keluarga. Seterusnya ialah metodologi. Bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian.
Kajian dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang penentu dan kesan peningkatan serta penurunan tahap kesuburan dan kesihatan reproduktif lelaki dan wanita di Malaysia. Reka bentuk kajian kualitatif telah digunakan. Teori kajian sejarah dan kajian tindakan digunakan untuk membangunkan penyiasatan kualitatif. Semasa data dianalisis, kod akan diisi mengikut konsep dan idea akan dikategorikan ke dalam kategori. Dalam kaedah ini, analisis data akan melibatkan sintesis semua data serta penyelarasan data bercanggah. Gabungan pendekatan analitikal penyiasatan dan penilaian boleh digunakan untuk mendiagnosis dan menangani masalah dalam reka bentuk ini. Pengkaji akan mengenal pasti masalah kajian dahulu, kemudian mentarif teori di sekelilingnya, dan kemudian mengenal pasti persoalan kajian. Selepas itu, data akan diperiksa dan ditafsirkan dan strategi untuk menangani situasi itu akan dirangka. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina Najwa akan menerangkan tentang perbincangan. Bagi faktor peningkatan tahap kesuburan dan kesihatan reproduktif lelaki dan wanita di Malaysia, yang utama adalah faktor kemajuan teknologi yang semakin canggih pada masa kini. Antara salah satu cara rawatan yang dapat dilakukan adalah rawatan IVF. IVF merupakan salah satu rawatan utama bagi kemandulan apabila kaedah teknologi membantu pembiakan yang telah gagal. Faktor yang seterusnya adalah kebolehsuburan lelaki dan wanita yang meningkat disebabkan oleh penjagaan kesihatan dan pemakanan yang teratur. Dalam konteks ini, makanan yang bernutrisi sangat diperlukan bagi menjamin kesihatan manusia dan juga ia dapat mempengaruhi kadar kesuburan manusia. Seterusnya kita membincangkan tentang penurunan kadar kesuburan dan kesihatan reproduktif lelaki dan wanita di Malaysia. Antara faktor yang utama adalah faktor sosial, iaitu berlakunya kemiskinan dalam sesebuah masyarakat. Hal ini menyebabkan kadar fertiliti juga turut akan berkurang dengan terjadinya kemiskinan dalam sesebuah keluarga. Ini menyebabkan sesebuah keluarga tersebut akan cenderung untuk mengahadkan jumlah anak yang boleh dilahirkan dalam sesebuah keluarga itu. Di samping itu juga, faktor pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot. Dalam konteks ini, penurunan kadar kesuburan dan kesihatan reproduktif lelaki dan wanita juga dipengaruhi oleh faktor pengangguran. Walaupun pengangguran di Malaysia telah menunjukkan kepada penurunan 4.6% pada April 2021, ini masih membimbangkan negara kerana kadar pengangguran masih mencatatkan lebih 4%. Kadar pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kadar kesuburan berkurang disebabkan oleh tiada pendapatan stabil yang akan menanggung dan menampung keluarga tersebut. Antara cabaran yang bakal Malaysia hadapi berikutan dengan peningkatan kadar kesuburan dan kesihatan reproduktif adalah Malaysia dijangka menjadi negara tua menjelang 2030. Apabila 15% daripada populasi berumur 60 tahun atau lebih. Ini akan mengakibatkan kekurangan sumber kaki tangan yang ketara yang akan menghalang kemajuan negara. Hasil daripada kadar kesuburan yang lebih rendah yang telah menurun daripada 4.0 kanak-kanak pada tahun 1980 kepada 1.9 kanak-kanak pada tahun 2016. Kejatuhan ketara dalam kadar kelahiran penduduk mempercepatkan proses penuaan penduduk. Lebih membimbangkan, kadar kesuburan bagi wanita berusia 15 hingga 49 tahun telah menjunam daripada 4.9 bayi pada 1970 kepada 1.8 pada 2019. Tahap kesuburan lelaki dan wanita akan menurun apabila usia mereka meningkat. Peningkatan jangka hayat adalah elemen seterusnya yang perlu dipertimbangkan. Rakyat Malaysia mempunyai purata jangka hayat sekitar 75.93 tahun, sistem penjagaan kesihatan yang teguh serta pemahaman penduduk tentang keperluan mengekalkan kesihatan yang cemerlang adalah punca peningkatan jangka hayat.
Cadangan penyelesaian dalam meningkatkan kesuburan wanita dan lelaki. Bagi meningkatkan kesuburan wanita dapat diamalkan dengan cara memakan makanan yang kaya dengan antioksidan. Sumber makanan yang mengandungi antioksidan ini termasuklah buah-buahan seperti jeruk dan apel, sayuran hijau seperti sawi dan brokoli, kacang dan juga minyak zaitun. Dengan mengamalkan pemakanan yang kaya dengan antioksidan ini, kadar kesuburan wanita dapat ditingkatkan. Selain itu, penjagaan berat badan juga dapat meningkatkan kesuburan wanita. Hal ini kerana wanita yang mengalami berat badan yang berlebihan berisiko akan mengalami gangguan pada kesihatan reproduksi yang akan mempengaruhi kesuburan mereka. Oleh itu, tidak menjadi masalah sekiranya mereka menerapkan pola makanan yang sihat agar dapat memiliki berat badan yang stabil untuk kesuburan mereka. Bagi wanita yang mengalami isu kesuburan pula, mereka boleh mengambil ubat-ubatan seperti ubat kesuburan preskripsi. Namun, ubat kesuburan preskripsi ini kadang-kala telah ditetapkan bagi mereka. Hampir kesemua ubat kesuburan ini bekerja dengan hormon semula jadi badan, termasuklah hormon merangsang folikel dan hormon luteinizin, iaitu untuk mencetuskan ovulasi. Namun, ianya berkesan dan tidak menjadi masalah sekiranya pasangan yang telah berkahwin mahu mengambilnya untuk meningkatkan kesuburan. Cara meningkatkan kesuburan lelaki ini tidak jauh berbeza dengan cara meningkatkan kesuburan wanita, cuma mereka bergantung penuh secara semula jadi. Antaranya ialah dengan mengamalkan pemakanan yang mengandungi antioksidan dalam diet mereka. Namun, apa yang paling penting ialah mereka perlu mengurangkan merokok atau berhenti daripada merokok, kerana tabiat merokok ini bukan sahaja mempengaruhi kesuburan mereka, malah turut memberikan tempias kepada kesuburan pasangan wanita. Satu kajian telah dilakukan dan menunjukkan bahawa wanita yang terdedah kepada asap rokok ini mempunyai kadar kejayaan IVF yang lebih rendah dan berkemungkinan akan meningkatkan risiko pengguguran. Oleh itu, asap rokok bukan sahaja membahayakan wanita, malah turut memberikan impak yang negatif kepada para lelaki yang boleh menyebabkan kesuburan mereka menurun. Selain itu, para lelaki juga dapat mengamalkan vitamin D dan kalsium yang secukupnya, kerana beberapa penelitian telah menunjukkan bahawa vitamin D ini yang rendah dalam tubuh badan mereka berhubung kait dengan kadar penurunan jumlah sperma. Oleh itu, dengan mengamalkan vitamin D yang secukupnya dapat memberikan impak yang lebih baik pada kesihatan sperma. Kesimpulannya, walaupun penjagaan kesihatan telah bertambah baik, kesihatan orang ramai tidak semestinya bertambah baik dan kadar kesuburan tidak semestinya meningkat dan kadar kematian juga tidak semestinya menurun. Akibatnya, kecekapan adalah kritikal dalam pembangunan perkhidmatan masyarakat dan kebajikan serta dalam bidang kesihatan dalam konteks kesuburan dan kesihatan reproduktif. Apabila kecekapan dan keberkesanan dikurangkan, kualiti hidup, kesuburan reproduktif, kesihatan, kadar kelahiran dan kematian semuanya terjejas. Kaedah DEA dan SFA telah digunakan dalam beberapa kajian untuk menilai kecekapan teknologi hospital perindustrian dan negara membangun. Oleh itu, diharapkan gabungan langkah yang betul oleh dasar-dasar kerajaan boleh membantu penduduk ini menyesuaikan diri dengan penuaan yang dipercepatkan, menggalakkan kesejahteraan untuk semua peringkat umur dan meningkatkan bilangan rakyat Malaysia yang menjalani kehidupan lama yang aktif, terlibat secara sosial dan produktif.